Kita telah lihat 4 hazard berkaitan dengan kesihatan dan juga kesan dan langkah kawalan yang boleh dilaksanakan oleh majikan. Seterusnya, kita lihat pula apakah perundangan berkaitan haji industri yang dikuatkuasakan oleh jabatan ini dengan matlamat agar majikan dapat melaksanakan langkah kawalan yang boleh meminimumkan pendedahan pekerja mereka terhadap hazard yang berkaitan dengan kesihatan. Bagi perundangan yang dikuatkuasakan oleh jabatan ini, ianya diletakkan di bawah 4 kategori, iaitu akta dan peraturan, perintah, tata amalan dan juga melalui garis panduan. Bagi asas perundangan yang berkaitan dengan penguatkuasaan haji industri, dibahagikan kepada 5 elemen, iaitu yang pertama berkaitan dengan pengurusan dan pengendalian bahan kimia, yang kedua berkaitan dengan pendedahan bising, yang ketiga berkaitan dengan kualiti udara dalaman IEQ, yang keempat berkaitan dengan ergonomik, dan yang kelima adalah berkaitan dengan aktiviti pekerjaan yang melibatkan ruang terkurung. Kita pergi kepada elemen pertama penguatkuasaan haji industri, iaitu asas perundangan terhadap penggunaan dan pengendalian bahan kimia di tempat kerja. Peraturan yang pertama adalah Peraturan Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya 2013 ataupun lebih dikenali sebagai Class Regulation. Apa yang dipamerkan di sini merupakan asas peraturan yang boleh diguna pakai ataupun yang perlu diketahui oleh semua pegawai jabatan ini semasa menjalankan pemeriksaan lapangan di tempat kerja. Untuk Class Regulation, secara asasnya adalah melalui Peraturan 4, di mana di bawah Peraturan 4 ini kewajipan kepada pembekal. Pembekal di sini adalah seseorang yang membekalkan bahan kimia berbahaya. Kewajipan kepada pembekal untuk mengelaskan bahan kimia sebagai bahan kimia berbahaya dengan merujuk kepada bahagian 1 Tata Amalan Industri bagi Pengelasan Bahan Kimia dan Komunikasi Hazard. Dan mana-mana bahan kimia yang tidak tersenarai di bawah bahagian 1, pembekal perlu merujuk kepada bahagian 2 Tata Amalan Industri ini, di mana bahan kimia tersebut perlu dikelaskan sama ada ianya di bawah kategori bahaya fizikal, bahaya kesihatan ataupun bahaya kepada alam sekitar. Seterusnya, di bawah Peraturan 8 menyatakan bahawa pembekal hendaklah melabelkan tiap-tiap bungkusan bahan kimia dan maklumat yang perlu ada di dalam pelabelan bahan kimia tersebut adalah pengecam produk, pengenalan pembekal, kata isyarat iaitu warning ataupun danger, penyataan bahaya, piktogram bahaya dan seterusnya adalah pernyataan berjaga-jaga. Di bawah Peraturan 13 menjadi kewajipan pembekal untuk mengemukakan helaian data keselamatan kepada penerima bahan kimia ataupun membekalkan SDS kepada penerima bahan kimia. Seterusnya, peraturan kedua berkaitan dengan penggunaan dan pengendalian bahan kimia di tempat kerja adalah Peraturan Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan 2000 atau lebih dikenali sebagai Peraturan USH. Di bawah Peraturan USH ini, ianya adalah terpakai kepada hanya untuk bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Oleh yang demikian, pegawai-pegawai perlulah mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Dengan merujuk kepada bahagian tafsiran di bawah Peraturan USH ini, bahan kimia berbahaya kepada kesihatan merupakan bahan kimia yang disenaraikan di dalam jadual 1 dan 2 peraturan ini atau mana-mana bahan kimia yang dikelaskan
sebagai bahan kimia berbahaya kepada kesihatan melalui peraturan kelas, ataupun mana-mana bahan kimia yang mengandungi takrif racun makhluk perosak sebagaimana yang dinyatakan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974, ataupun mana-mana bahan kimia yang disenaraikan di bawah jadual pertama Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Buangan Terjadual 1989. Di bawah peraturan ini juga terdapat 4 peraturan utama yang boleh dikuatkuasakan oleh pegawai-pegawai semasa menjalankan aktiviti lapangan. Yang pertama, di bawah peraturan 5 menyatakan bahawa setiap majikan perlu mengadakan satu daftar bahan kimia berbahaya kepada kesihatan dan rekod ini perlu disimpan oleh setiap majikan. Yang kedua, di bawah peraturan 9, penaksiran risiko bahan kimia berbahaya kepada kesihatan, di mana di bawah peraturan 9 ini, setiap majikan perlu melantik penafsir atau assessor yang berdaftar dengan jabatan untuk menjalankan penaksiran risiko ini. Seterusnya, di bawah peraturan 20 berkaitan dengan pelabelan, di mana semua bahan kimia berbahaya kepada kesihatan perlu dilabelkan dan label itu tidak boleh rosak ataupun tertanggal. Dan yang terakhir di bawah peraturan ini adalah peraturan 29 berkaitan dengan tanda amaran. Tanda amaran perlu ditampalkan di tempat yang mudah dilihat di kawasan di mana bahan kimia berbahaya kepada kesihatan digunakan di tempat kerja. Kita telah lihat peraturan-peraturan berkaitan dengan penggunaan dan pengendalian bahan kimia di tempat kerja yang diwartakan di bawah AKKP 1994. Seterusnya, kita lihat pula peraturan berkaitan bahan kimia yang diwartakan di bawah AKJ 1967. Terdapat 3 peraturan, iaitu yang pertama, Peraturan Timah Hitam 1984 yang berkaitan dengan penggunaan dan pengendalian plumbum di tempat kerja. Yang seterusnya adalah Peraturan Proses Asbestos 1986 dan yang ketiga adalah Peraturan Habuk Galian 1989, di mana perkara yang paling penting yang perlu diketahui oleh semua pegawai di bawah Peraturan Habuk Galian ini adalah semua aktiviti pembagasan pasir ataupun sandblasting perlu mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Pengarah. Walau bagaimanapun, selepas peraturan USH diwartakan pada tahun 2000, semua penguasaan berkaitan plumbum dan habuk galian adalah merujuk kepada peraturan USH 2000. Seterusnya, kita lihat pula elemen kedua di dalam penguasaan harja industri, iaitu berkaitan dengan bising di tempat kerja. Peraturan Pendedahan Bising 2019 yang diwartakan di bawah AKKP 1994 adalah menggantikan Peraturan Pendedahan Bising 1989 di bawah AKJ yang telah pun dibatalkan. Seperti mana yang pegawai sedia maklum dan juga yang telah dilaksanakan menggunakan senarai semak NICE atau Noise Integrated Comprehensive Enforcement. Di bawah peraturan bising ini, terdapat 4 peraturan ataupun terdapat 4 perkara yang boleh dikuatkuasakan oleh semua pegawai di lapangan. Iaitu kita lihat yang pertama, di bawah peraturan 3-1, pengenalpastian bising berlebihan. Di mana di bawah peraturan ini, setiap majikan perlu membuat pengenalpastian bising berlebihan di tempat kerja dengan merujuk kepada borang yang dilampirkan pada lampiran 1 Tata Amalan Industri Pengurusan Pendedahan Bising dan Pemuliharaan Pendengaran. Dan seterusnya, di bawah peraturan 3-2 menyatakan bahawa majikan perlu membuat
pengenalpastian bising berlebihan semula jika terdapat perubahan pada proses kerja atau jentera tidak lebih setahun dari pengenalpastian terdahulu ataupun pada bila-bila masa jika diarahkan oleh Ketua Pengarah. Seterusnya, di bawah Peraturan 4, penaksiran risiko bising di mana semua majikan perlu mengambil langkah untuk menjalankan penaksiran risiko bising jika terdapat pekerjanya yang telah terdedah kepada bising berlebihan. Dan yang seterusnya, di bawah Peraturan 9 berkaitan dengan ujian audiometrik, iaitu ujian audiometrik perlu dijalankan kepada pekerja yang terdedah kepada bising berlebihan berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh penaksir risiko bising. Seterusnya, elemen ergonomik di dalam penguatkuasaan berkaitan dengan higien industri. Bagi ergonomik, apa yang pegawai boleh kuatkuasakan semasa pemeriksaan lapangan adalah dengan memastikan majikan menjalankan penaksiran sendiri, self-assessment, jika terdapat pekerja yang mempunyai simptom-simptom berkaitan dengan ergonomik. Ini adalah merujuk kepada Guideline on Ergonomic Risk Assessment at Workplace 2017. Bagi aktiviti kerja berkaitan dengan ruang terkurung, dengan merujuk kepada Tata Amalan Industri Bekerja Selamat di Ruang Terkurung tahun 2010, antara perkara yang boleh dikuatkuasakan oleh pegawai adalah memastikan setiap majikan mempunyai prosedur kerja berkaitan aktiviti kerja melibatkan ruang terkurung dan juga melantik semua orang yang kompeten yang berkaitan dengan aktiviti kerja ruang terkurung seperti AGT ataupun Authorized Gas Tester. Bagi kualiti udara dalaman, kita boleh rujuk kepada Tata Amalan Kualiti Udara Dalaman tahun 2010 di mana apa yang perlu dilaksanakan oleh majikan adalah menyediakan satu prosedur berkaitan aduan dan penyiasatan berkaitan kualiti udara dalaman di tempat kerja mereka. Diharap dengan perkongsian ini, semua pegawai dapat menjalankan penguatkuasaan berkesan berkaitan dengan higien industri di tempat kerja. Sekian, terima kasih.